Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Muhammad Datuk Abdul Fattah bin Mahmud Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Yang amat berusaha Tuan Haji Zamri, Yang di-Pertua PAS apa ni Pertua PAS pula Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, Yang Muhammad Datuk Taqiyuddin bin Hassan Ahli Parlimen Kawasan Kota Baru, ahli-ahli Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, Dev jemputan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Wa nurahibu biduyufil kiram al-imamanil jalilani al-qari'ani min ardi Kinanah, Fadilatul Syekh Hisham Abdul Bari wa Fadilatul Syekh Yasir Asyarqawi. Dua-dua ni imam yang akan mengetuai solat tarawih kita di Madinah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, terlebih dahulu saya menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, yang tidak dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan dalam kesempatan yang ringkas ini, saya mengucapkan tahniah kepada Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam yang sekali lagi berjaya menganjurkan program Ihya Ramadan, yang mana merupakan program tahunan yang kita ketahui telah berjalan semenjak beberapa tahun yang lepas. Dan majlis kita pada pagi ini ialah majlis pelancaran tabung Ihya Ramadan bagi mengumpul dan memungut sumbangan daripada semua pihak untuk menjayakan program Madinah Ramadan, yang merupakan acara yang istimewa yang mendapat pengiktirafan daripada peringkat antarabangsa. Dalam kesempatan ini juga saya mengucap terima kasih kepada semua penderma yang akan menyampaikan sumbangan, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya percaya akan juga ikut memberikan sumbangan sekadar yang kita mampu pada pagi ini. Mana yang kita tahu, program ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk memenuhi gagasan ataupun cita-cita untuk membangun bersama Islam di negeri Kelantan yang kita kasihi ini. Dan kita harap program Ihya Ramadan pada tahun ini bukan hanya berjalan lancar seperti mana pada tahun-tahun yang lepas, tetapi juga boleh mendapat sambutan yang lebih baik daripada semua lapisan masyarakat. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan memberikan lagi semangat dan juga dorongan kepada pihak penganjur dan juga kerajaan untuk mempelbagaikan aktiviti ataupun program yang boleh membina rohani dan juga jiwa kita, supaya kita boleh merealisasikan tugas dan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita tahu, hari ini cabaran kepada agama kita menjadi semakin besar dengan perkembangan tamadun, perkembangan ilmu, perkembangan sains dan juga teknologi. Cabaran kepada kita orang Islam juga menjadi semakin hebat dan semakin besar. Dan antara cara yang boleh membantu kita untuk menghadapi cabaran yang besar ini ialah dengan mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan dan juga amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan ini salah satu disebut sebagai Syahrul Quran, bulan kepada Al-Quran. Dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perintah untuk membaca, iaitu ayat 1 hingga 5 surah Iqra. Iqra ataupun surah Al-Alaq, kita orang Melayu kata surah Iqra.
Surah yang sebenarnya ialah surah Al-Alaq. Iaitulah surah yang dimulakan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah ataupun gesaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya membaca. Dan membaca ini merupakan jambatan kepada ilmu. Maka sebab itu kita sebagai orang Islam mestilah menjadi umat yang rajin membaca dan rajin mencari ilmu. Itu yang paling penting. Kerana dengan ilmu inilah kita boleh pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana syahadah kita bermula dengan suatu ikrar asyhadu, iaitulah suatu pengiktirafan, suatu pengakuan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Pengakuan bahawa Tuhan ini satu-satunya Tuhan memerlukan ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak boleh menjelaskan apakah yang dimaksud dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu dalam perbincangan ilmu tauhid, ulama menyebut bahawa iman orang yang bertaklid itu tidak sah. Orang yang bertaklid dalam iman dia tidak sah. Iman itu mestilah berasaskan kepada ilmu dan juga pengetahuan. Maka sebab itu mengambil semangat daripada Ramadan ini, kita sebagai orang Islam perlu pada setiap masa menambahkan ilmu dan kefahaman kita bermula dengan ilmu agama. Daripada ilmu agama ni kita naik sedikit demi sedikit, kita peluahkan lagi kepada ilmu-ilmu yang perlu dalam kehidupan harian kita, yang disebut dalam agama sebagai ilmu fardu kifayah. Ilmu agama ni ulama mengkategorikan sebagai ilmu fardu ain, iaitulah untuk menyusun kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan masyarakat. Tetapi untuk membolehkan kita hidup dalam dunia ini memenuhi keperluan harian kita dan untuk membangunkan alam ini sesuai dengan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, kita juga memerlukan ilmu-ilmu yang lain yang kita panggil sebagai ilmu semasa. Boleh jadi pada zaman kita ni dipanggil sains dan teknologi. Maka sebab tu orang Islam tidak boleh cukup hanya dengan ilmu agama sahaja, tetapi dia memerlukan juga ilmu-ilmu semasa yang lain untuk membolehkan dia menunaikan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Bila kita memahami agama kita dengan baik, bila kita jelas tentang agama kita, kita akan merasa lebih sayang kepada agama kita dan kita akan dapat mempertahankan agama kita ni daripada serangan-serangan dan juga kritikan daripada musuh Islam. Orang Islam kalau dia faham dengan molek agama dia, saya percaya tidak ada orang yang akan keluar daripada agama Islam. Dan tidak ada orang Islam yang malah untuk melakukan amal dan ibadah kalau dia boleh memahami perintah-perintah agama dia dengan jelas dan juga dengan nyata. Yang menjadi masalah kepada kita ialah sebahagian daripada kita dalam masyarakat tidak memahami agama kita sendiri. Kita hanya faham agama kita ni hanya sebagai suatu keyakinan, suatu ibadat yang khusyuk, tetapi kadang-kadang kita tidak memahami falsafah ataupun hikmat di sebalik daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita boleh faham hikmat dan falsafah itu, sebab tu ada ulama yang menulis buku Falsafatut Tasyri', falsafah perundangan dalam Islam, supaya kita boleh memahami bapa Tuhan suruh kita buat gini, bapa Tuhan suruh kita tinggal tu, bapa ni kena letak depan, bapa ni kena letak belakang. Bila kita faham perkara-perkara seperti ini, barulah kita boleh menghargai dan kita boleh rasa sayang kepada agama kita. Tapi kalau kita sendiri tidak faham tentang perintah-perintah Tuhan, tentang tujuan perintah itu dinyatakan, maka menjadi masalah kepada kita. Sebab itulah kadang-kadang kita buat ibadat, kita buat amal dengan tidak ada rasa. Kita buat menjadi suatu, orang putih kata, rutin, kebiasaan dalam hidup, tetapi kita tidak dapat rasa kesan ataupun hasil daripada amal dan ibadah yang kita buat. Maka sebab tu dalam kesempatan ini saya ulangi balik, kalau kita boleh menambahkan ilmu kita, antaranya program Hari Jemaah ni, supaya kita boleh memahami Islam dan kita boleh menangani persoalan-persoalan yang berlaku dalam masyarakat.
Yang kedua ialah untuk kita berhadapan dengan cabaran, kita kena meningkatkan amal dan ibadah kita. Amal dan ibadah ni nombor satu, hak wajib lah dulu. Kena pastikan supaya kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Semaya boleh jadi ramai di kalangan kita semaya, tetapi persoalannya berapa ramai yang sempurna semaya dia, berapa ramai yang lekat dengan molek semaya dia. Ini antara persoalan. Kerana kalau sekadar semaya tetapi kita tidak lekat semaya, ataupun kita semaya tapi tidak sempurna semaya kita, maka semaya itu tidak memberi kesan kepada kita. Begitulah juga puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain. Maka sebab itu bila kita buat ibadat ni, buatlah dengan seperti mana yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa ni banyak ustaz-ustaz akan royak kepada kita, tentang puasa ni, kebaikan puasa, kelebihan. Jadi kalau kita boleh turut hak tu, insya-Allah lepas pada puasa kita akan menjadi orang Islam yang lebih baik. Kerana kalau puasa saja, seperti mana kata hadis Nabi, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ramai orang yang berpuasa yang dia tak boleh dapat daripada puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi kita tak setiap tahun kita puasa, akhir puasa raya, tapi tidak ada sebarang kesan dalam membentuk rohani dan juga peribadi kita. Jadi ini antara perkara yang penting yang hamba ambil masa sikit pada pagi ini, supaya hamba sendiri, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh menghayati agama kita. Dan bila kita ada ilmu yang mantap tentang agama kita dan ada ibadat yang kukuh dalam jiwa kita, insya-Allah kita boleh berdepan dengan cabaran-cabaran zaman. Kerana pada akhir zaman ni dia koh banyak, lebih daripada zaman-zaman yang sebelum daripada ini. Antaranya cabaran yang besar yang kita akan hadapi akhir zaman ialah fitnah Dajjal. Yang Nabi ajar nah, dalam doa lepas dalam semaya itu, kita minta berlindung daripada fitnatil Masihid Dajjal, fitnah Al-Masih dan juga fitnah Dajjal. Nak royaknya ini antara cabaran besar. Dan antara cara kita nak menghadapi fitnah Dajjal ini ialah dengan membaca suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni surah yang ditutup dibaca pada hari Jumaat. Malangnya kita orang Melayu, hamba selalu sebut, kita orang Melayu baca Yasin saja. Bukan baca Yasin tu tak bagus. Bagus dah kita baca Yasin. Tapi antara hak Nabi ajar, sunnah Nabi nya hari Jumaat ni, sama ada malam ataupun siang, ada dua surah yang Nabi suruh baca. Pertama suratul Kahfi, dan yang kedua adalah Hamim Ad-Dukhan. Kalau kita tengok dalam surah ni, Nabi kata kalau siapa yang baca surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam satu hadis disebut siapa yang hafal ayat 1 hingga 10 daripada surah Al-Kahfi itu, dia terlindung daripada fitnah Dajjal. Pada faham ataupun berdasarkan huraian ulama, bukan soal hafal saja, yang penting memahami makna dan juga pengajaran. Kalau kita tengok dalam suratul Kahfi dan surah Ad-Dukhan ini, fokusnya ialah kepada pembinaan iman. Membina iman, membina hubungan rohani antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh menghayati apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam suratul Kahfi ini, kita akan menjadi umat yang lebih teguh. Umat yang lebih teguh. Dalam suratul Kahfi ini ada beberapa cerita ataupun cerita. Antaranya kisah Ashabul Kahfi sendiri. 7 orang penghuni gua. Dalam suratul Kahfi ini ada kisah pemilik kebun, 2 orang pemilik kebun. Dalam suratul Kahfi ini ada kisah tentang Zulkarnain. Dalam suratul Kahfi ini ada kisah tentang Musa dengan Khidir. 4 kisah yang utama yang ada dalam suratul Kahfi ini cukup menjadi pengajaran kepada kita bagaimana berdepan dengan cabaran hidup. Dan bagaimana difokuskan dalam cerita ini ialah tentang kerohanian, hubungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara gesek Tuhan. Dan mau nak ajak kita semua, kalau boleh pada akhir zaman ni, kita selain pada kita baca Yasin, cubalah kita ajar diri kita ni untuk membaca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi sekurang-kurangnya hari Jumaat dan cuba memahami pengajaran-pengajaran
yang ada dalam suratul Kahfi ini supaya kita boleh membimbing diri kita berhadapan dengan cabaran zaman yang ada. Jadi hari ini boleh jadi cabarannya nombor satu dari segi derma lah. Dalam suratul Kahfi itu ada kaitan dengan pemilik kebun. Kalau kita tengok bangga dengan kebun dia, siapa dia lupa hak dia boleh banyak ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Tuhan uji dia, kebun dia terbakar, habis butir kebun. Habis butir kebun terbakar, tak ada apa satu hak dia duk harap boleh hasil dan sebagainya. Nak royak pentingnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah surah di cerita-cerita lain yang ada dalam suratul Kahfi ini. Jadi waktu insya-Allah dalam kesempatan yang amos sebut untuk diri amos sendiri, untuk kita semua supaya kita boleh sepenuh dengan kedatangan Ramadan, dalam lebih kurang tak sampai seminggu lagi ni kita dapat menghayati sebenar-benarnya pengajaran yang ada dalam Ramadan. Dan bila habis Ramadan ini sebulan, kita akan jadi seorang Muslim yang lebih baik daripada hari ini ataupun daripada esok insya-Allah. Itu paling penting. Dan dua kita email ni hamba rasa tak perlu kenal lah. Nombor satu tu Syekh Hisham dah banyak kali, dah mari 5 tahun dah rasanya. Cuma hak baru ni, hak muda ni Syekh Yasir. Hak ni singular lagi ni. Singular lagi. Kalau kita Kelantan kata anak bujel, orang bujel lagi. Tak ada isteri lagi. Muda lagi, cuma tubuh ya kasar. Jadi kalau siapa-siapa kenal awak nak tu, hamba rasa boleh jumpa Tuan Haji Zamri. Boleh jumpa Tuan Haji Zamri. Cuma beringat sikitlah, seko sehari makan air. Seko sehari, kalau check up peri ambil lah. Kalau dok tak sah. Jadi dia ni hak baru, kita harap insya-Allah Syekh Yasir akan merasa selesa berada di bumi Kelantan ini. Mudah-mudahan insya-Allah hubungan antara kita di Kelantan dengan rakyat Mesir akan menjadi semakin mendalam dan menjadi semakin akrab pada masa-masa yang akan datang. Hamba sekali lagi ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada para penderma pada hari ini, dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hamba selalu sebut dalam kuliah, builah sedekah ni walaupun sedikit. Berdasarkan hadis Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamarah. Lindungilah dirimu daripada bakaran api neraka walaupun dengan hanya sebelah buah tamar. Kerana sedekah-sedekah ni tutfi'un nar, dia boleh memadamkan api neraka dengan hanya bersedekah. Maka sebab tu latihlah diri kita ni memberi sedekah walaupun sedikit. Hamba ulai sokmo kita orang Melayu, dia nak nanti banyak baru dia nak bui. Gak bila nak banyak, moga kita tak ada pitih. Maka kita bui setakat boleh bui. Kalau tak boleh bui RM1, bui RM10. Tak boleh bui setakat kita boleh bui. Macam Aisyah pernah bui sedekah dengan sebelah buah tamar saja. Dalam bulan puasa, hamba ulai balik hadis sebelum hamba berhenti. Suatu kali Aisyah ni berpuasa, puasa sunat, bukan bulan puasa, puasa sunat. Petang hari dekat nak buka, mari seorang tua. Beri salam ke dia, minta makan ni. Dia lapar, anak-anak dia lapar, tak ada makan ni di rumah. Lalu Aisyah ni masuk dapur, kedak-kedak dapur, tak ada barang kecuali ada buah tamar sebutir. Aisyah belah dua buah tamar tu, tinggal dia sebelah, waktu wi kau orang puan ni sebelah moci. Hamba boleh wi hanya sebelah buah tamar saja. Hak sebelah lagi hamba sipai, hamba nak buat buka petang ni. Ambillah sebelah buah tamar ni untuk moci. Boleh buat makan. Itulah saja sedekah yang boleh diberi oleh seorang bekas isteri Nabi. Isteri Nabi. Tapi nilai dia besar. Nilai dia besar. Kalau kita tak lebih banyak, kita boleh beri sikit. Hak sikit yang ikhlas lebih baik daripada banyak yang tidak ikhlas. Jadi kalau kita boleh faham waktu semua orang boleh beri sedekah pada hari ini. Boleh beri sumbangan kepada ihya Ramadan. Walaupun boleh jadi sama seria. Sama seria. Jadi boleh beri. Boleh beri duit. Kalau tak boleh beri duit Malaysia pun, kita terima. Duit yang tidak Malaysia. Dolar Singapura, dolar Amerika, kita terima belakang lah. Duit Jepun cak pisau yang kita tak terima. Waktu minta maaf banyak. Jadi itulah hamba sebut, mudah-mudahan insya-Allah usaha kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan agama akan menjadi lebih subur di Kelantan ini, kekal sebagai serami Mekah di sebelah timur nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.